Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ke-21 Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Bertemu dengan Syawal, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita teruskan perkongsian bacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bab 21, cara Rasulullah duduk. Hadis 123, Qailah bin Makramah melaporkan, Qailah melihat Rasulullah di dalam masjid. Rasulullah sedang duduk merapatkan kedua-dua paha beliau ke perut beliau. Lalu Qailah berkata, apabila aku melihat Rasulullah duduk dengan begitu khusyuk, aku menjadi gemetar. Riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Bab 22, 21 sudah semalam. Bab 22, tempat Rasulullah bersandar. Jabir bin Samurah berkata, aku melihat Rasulullah bersandar dengan sisi kiri tubuh beliau diletakkan pada sebiji bantal. Jabir bin Samurah berkata, aku melihat Rasulullah bersandar dengan sisi kiri tubuh beliau diletakkan pada sebiji bantal. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Abbas bin Muhammad Ad-Duri Al-Baghdadi, daripada Ishaq bin Mansur, daripada Israel, daripada Simak bin Harb, daripada Jabir bin Samurah. Nafi bin Al-Haris melaporkan Rasulullah berkata, maukah kalian mendengar aku memberitahu perihal dosa-dosa paling besar? Para sahabat menjawab, sudah tentu, wahai Rasulullah. Rasulullah pun berkata, menyekutukan Allah dan derhaka kepada kedua orang tua. Lalu Rasulullah duduk sambil bersandar dan menyambung kata-katanya, memberi kesaksian palsu dan kata-kata dusta. Beliau terus mengulangi kata-kata sehingga kami berkata dalam hati, mudah-mudahan beliau berhenti bercakap. Riwayat At-Tirmizi, Bukhari dan Muslim. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Humaid bin Mas'adah, daripada Bashar bin Mufaddal, daripada Jurairi, daripada Abdurrahman bin Abu Bakrah, yang bersumber daripada bapaknya itu Abu Bakrah, Nafi bin Al-Haris. Hadis 28, Abu Juhaifah berkata, Rasulullah berkata, aku tidak makan sambil bersandar. Abu Juhaifah berkata, Rasulullah berkata, aku tidak makan sambil bersandar. Riwayat Tirmizi, Bukhari dan Abu Dawud. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Qutaibah bin Said, daripada Syarik, daripada Ali bin Al-Aqmar, yang bersumber daripada Abu Zuhaifah. Hadis 129, Abu Zuhaifah berkata, Rasulullah berkata, aku tidak makan sambil bersandar. Abu Zuhaifah berkata, Rasulullah berkata, aku tidak makan sambil bersandar. Riwayat Tirmizi, Bukhari dan Abu Dawud. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Muhammad bin Bashar, daripada Abdurrahman bin Mahdi, daripada Sufyan, daripada Ali bin Al-Qamar, yang bersumber daripada Abu Juhaifah. Hadis 130, Jabir bin Samurah berkata, aku pernah melihat Rasulullah bersandar pada sebiji bantal. Jabir bin Samurah berkata, aku pernah melihat Rasulullah bersandar pada sebiji bantal. Riwayat Tirmizi. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Yusuf bin Isa, daripada Waqi', daripada Israel, daripada Simak bin Harb, yang bersumber daripada Jabir bin Samurah. InsyaAllah. Tuan Spendren, Assalamualaikum. Tuan Al-Mubin, Anda juga, Masya Allah. Tuan Jahar, Baharudin. InsyaAllah kita kasih share lagi ya, supaya perkongsian kita dapat orang lain pun dapat manfaat. Kita sambung bab 23, cara Rasulullah SAW bersandar. Anas bin Malik berkata, semasa Rasulullah sedang sakit, beliau keluar rumah dengan bersandar kepada Usama bin Zaid. Beliau memakai kain kitri yang diselempangkan ke bahunya. Kemudian beliau salat berjemaah bersama para sahabat. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Abdullah bin Abdurrahman, daripada Amr bin Ashim, daripada Hamad bin Salamah, daripada Humaid, yang bersumber daripada Anas bin Malik. Hadis 132, Fadl bin Abbas berkata, aku masuk ke dalam bilik Rasulullah semasa beliau sedang sakit menjelang wafat. Ada kain berwarna kuning yang mengikat kepala beliau. Aku mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian beliau memanggil, wahai Fadl.
Aku menjawab, saya di sini wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, tolong perkuatkan ikatan kain di kepalaku ini. Aku menuruti permintaan beliau dan kemudian beliau duduk dan meletakkan tangan beliau di atas bahuku. Sesudah itu Rasulullah berdiri dan masuk ke dalam masjid. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Tabrani. Hadis ini bertaraf dhaif. Dilaporkan oleh Abdullah bin Abdurrahman daripada Muhammad bin Al-Mubarak daripada Atha bin Muslim Al-Kafaf Al-Halabi daripada Ja'far bin Burqan daripada Atha bin Abu Rabbah yang bersumber daripada Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas merupakan anak sulung kepada Abbas, iaitu pakcik kepada Rasulullah SAW. Bab 24 cara Rasulullah makan. Di sini ada ini mahadis, pendek-pendek semua. Ka'ab bin Malik berkata, Rasulullah menjilat jari-jari beliau 3 kali sesudah makan. Ka'ab bin Malik berkata, Rasulullah menjilat jari-jari beliau 3 kali sesudah makan. Riwayat Tirmizi dan Muslim. Menurut Imam Tirmizi, selain Muhammad bin Bashar, ada laporan lain yang hadis ini berbunyi, Yal'aqu asabi'ahu thalatha. Rasulullah menjilat 3 jari beliau. Hadis ini bertaraf sahih dilaporkan oleh Muhammad bin Bashar daripada Abdurrahman bin Mahdi, daripada Sufyan, daripada Said bin Ibrahim, daripada seorang anak Ka'ab bin Malik dan bersumber daripada Ka'ab bin Malik. Hadis 134, Anas bin Malik berkata, apabila selesai makan Rasulullah menjilat 3 jari beliau. Riwayat Tirmizi, Muslim dan Abu Daud. Hadis ini bertaraf sahih dilaporkan oleh Al-Hasan bin Al-Halal daripada Affan, daripada Hamad bin Salamah, daripada Sabit yang bersumber daripada Anas bin Malik. Hadis 135, Abu Juhaifah berkata, Rasulullah berkata, aku tidak makan sambil bersandar. Riwayat Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini bertaraf sahih dilaporkan oleh Abu Husain bin Ali bin Yazid al-Sa'adi al-Baghdadi daripada Yaqub bin Isa al-Hadrami, daripada Syu'bah, daripada Sufyan al-Thawri, daripada Ali bin al-Aqmar yang bersumber daripada Abu Juhaifah. Ka'ab bin Malik berkata, Rasulullah makan dengan 3 jari beliau. Sesudah itu beliau menjilat ketiga-tiganya. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Muslim. Hadis ini bertaraf sahih dilaporkan oleh Harun bin Ishaq Al-Hamdani daripada Abdatu bin Sulaiman, daripada Hisham bin Urwah, daripada seorang anak lelaki Ka'ab bin Malik yang bersumber daripada Ka'ab bin Malik. Anas bin Malik berkata, Rasulullah pernah dihidangkan kurma. Aku melihat beliau makan sambil duduk bersandar kerana lapar. Riwayat oleh Tirmizi, Muslim dan Abu Daud. Hadis ini bertaraf sahih dilaporkan oleh Ahmad bin Mani daripada Al-Fadl bin Duqain, daripada Musyab bin Sulaim yang bersumber daripada Anas bin Malik. Ya, insyaAllah daripada hadis yang kita dengar tadi dapat kita jadi iktibar, kita amal dan kita sampaikan. InsyaAllah ada beberapa hari lagi kita di bulan Ramadan Al-Mubarak, dan kita gunakanlah masa yang ada sisa-sisa baki masa di bulan Ramadan ini untuk kita meneruskan ibadat kita kepada Allah SWT. Sebab apa, masa inilah bulan Ramadan ini sebagai latihan. Kalau Ramadan ini pun susah, InsyaAllah bulan-bulan lain lagi susah, kan? Kalau bulan Ramadan pun rasa berat, bulan-bulan lain lagi rasa berat. Jadi ini sebagai latihan kita. Kalau kita punya amal 100% bulan ini, bulan-bulan lain itu akan turun, paling kurang 50%. Jadi kalau kita amalan bulan Ramadan 30%, bulan-bulan lain berapa persen saja, kan? Jadi insyaallah perkongsian kita share lagi ini video supaya dapat orang lain dapat manfaatkan daripada kita punya perkongsian. Oh, Tuan Erik pun ada. Bosku, apa kabar bosku? Jadi insyaallah kalau tidak apa-apa halangan, besok kita sambunglah perkongsian bacaan kitab. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik pun datang daripada Allah. Atas kelemahan saya, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdihi, subhanaka hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.